What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusikan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video hari ini kita nak bercerita sikit pasal filem Red yang sangat-sangat hangat diperkatakan buat masa ini. Yes, lots of things happen lepas trailer filem tersebut ditayangkan, dan for sure fans menjadi sangat tak sabar untuk tunggu filem Red ni. Adalah last filem yang One Piece keluarkan adalah Stampede pada 9 Ogos 2019. Apa yang menarik pasal movie itu adalah sebab adanya Douglas Bullet yang diperkenalkan sebagai central antagonis, karakter yang memiliki kemampuan yang dahsyat gila. Dan bukan itu sahaja, dalam filem tu juga Douglas Bullet dikatakan pernah berkhidmat sebagai askar budak di tempat dia dilahirkan di Galsburg. Lepas tu, ini yang menarik ni, dikatakan Douglas Bullet juga pernah menyertai Roger Pirates dan kemudian dipenjarakan di Impel Down dan berjaya keluar lepas kekacauan yang dibuat oleh Luffy di Impel Down. So disebabkan movie Stampede dikeluarkan pada 9 Ogos 2019 dan pada masa tu pula Oda belum lagi perkenalkan full Roger crew kat kita kan. So masa tu agak hype jugalah kan, pasal yang kita tahu yang power dalam kapal Roger adalah relik Gaban dengan Oden je. Tak tahu pula ada Douglas Bullet. Dan kita tahu yang Bullet sebenarnya adalah watak non-canon sahaja dan tak ada kena-mengena dalam main storyline. Dan only 3 April 2020, which is a year lepas Stampede dikeluarkan, barulah Oda keluarkan SBS Volume 96 yang bertajuk I Am Oden and I Was Born to Boil, yang mendedahkan berkenaan keseluruhan kru Roger Pirates. Dan ternyata Douglas Bullet memang tak tersenarai. Tapi tak apa, bukan Stampede yang kita nak ceritakan hari ni, but filem Red. Tapi sebelum kita lanjut bercerita, aku just nak share dengan korang nakama-nakama yang sedang bergaya dengan baju One Piece yang diorang dapatkan dari Skoverto Hub. Meriahlah gaya ni dengan baju One Piece. Thank you so much gang for your support. Kepada yang belum dapatkan lagi, jangan lengah-lengah gang, segera dapatkan only at IG Shop Skoverto Hub. Alright, jom let's proceed with the content. Kucingku comel, bulunya lebat, selalu sihat, kerana power cat. So One Piece filem Red merupakan filem ke-15 dalam senarai filem One Piece, dan pada aku personally filem yang paling best for me adalah One Piece filem Strong World, One Piece filem Z, One Piece filem Gold dengan One Piece filem Stampede. Korang pula macam mana? Apa filem yang korang minat? Cuba korang turunkan korang punya komen kat bawah. Yang lain aku enjoy je, cuma 4 ni is my favourite. So why is filem Red ni menjadi kegilaan dan membuatkan kita tak sabar nak tunggu? Aku tak tahu korang, but for me hanya disebabkan Shanks. Kalau sebelum ni Stampede tu aku tak sabar nak tengok sebab Bullet tu, nak tengok imba macam mana anak buah Roger ni kan, even though dia ternyata bukan anak buah Roger pun. But dalam filem Red ni memang sebab Shanks. Yalah, sebab dalam storyline One Piece, watak Shanks ni seolah-olah diselimuti dengan misteri yang pada aku cukup besar. Dan for sure in my opinion, peranan Shanks ni, sama ada dia baik atau jahat in future, aku rasa baik, maybe akan memainkan a very significant impact kepada jalan cerita One Piece ni nanti. Sebab kalau kita tengok jalan cerita Shanks ni memang sangat-sangat berbelit, dan Shanks ni seolah-olah ada agenda yang besar. Tengok dia merupakan antara salah seorang apprentice dalam kapal Roger, padahal Roger dia bukannya nak sangat pun budak-budak dalam kapal dia. Dan kalau kita tengok geng-geng Roger ni balik, 100% adalah lelaki, which is sangat cocok dengan tradisi lanun asli dulu-dulu yang sebelum ni, yang memang tak suka ada perempuan dalam kapal dorang, dan bagi dorang kalau bawa perempuan ni akan membawa bad luck kepada dorang. Cuma Toki tu special case lah, pasal Roger nakkan Oden tu kan. So berbalik kepada Shanks, bila Roger sampai Laugh-Tale, Shanks tak pergi sebab kena jaga Buggy. Dan bila pirate tu disband, Shanks dengan Buggy hadir masa Roger kena execute, dan kedua-dua mereka menangis. Dan kita tengok Shanks datang ke Fuchsia Village, dan kat situ kita boleh tengok watak ataupun perwatakan Shanks ni macam mana kan. Memang seorang protagonis, sampailah dia willing untuk korbankan tangan dia demi Luffy. But then watak Shanks ni slowly nampak macam lain, dan info demi info yang kita dapat lepas tu pula nampak seolah-olah menunjukkan yang Shanks ni seorang antagonis ataupun pemegang karakter sebagai orang yang jahat. Contohnya kita mendapat info yang pertarungan Marineford sebelum ini sepatutnya Kaido akan turun, tapi Shanks berjaya tenangkan Kaido. Lepas tu masa Marineford dan dah sangat
sangat hangat dan memuncak walaupun setelah kematian Ace dan Whitebeard, Shanks datang untuk leraikan. Dan daripada kata-kata Sengoku menampakkan yang Shanks ni ally world government. Kemudian masa di Reverie Arc, sekali lagi kita dapat tengok macam terbukti yang Shanks ni ally world government kan. Dia datang dan dia nak cakap tentang certain pirates. Lagilah membuatkan kita tertanya-tanya, Shanks ni baik ke jahat sebenarnya. Dan 2 tahun lepas Oda ada bagi tahu semasa meraihkan chapter 1000, Oda telah membuat satu statement panas dalam Jump Fest 2020. Bikin panas. Oda cakap the man with red hair will finally make his move. Dan tahun lepas pun kita nantikan dengan penuh debaran kemungkinan Oda akan lukiskan kepada kita pergerakan Shanks yang dimaksudkan Oda dalam Jump Fest tu. Tapi malang sekali kita tak dapat apa-apa melainkan pengumuman filem Red, and this might be the move lah kot yang Oda masukkan. Cuma kalau ia memang agak bosan lah pada aku, sebab aku personally nak tengok move Shanks ni dalam canon kan. Tapi itulah, maybe still ada canon part dalam filem Red ni kan. Dan apa yang menarik, yang sangat menarik pada aku untuk filem Red ni adalah Uta. Yes, dia dikatakan bakal memegang watak sebagai the world famous diva dan juga merupakan anak perempuan kepada Shanks, dan dia juga akan memegang a major character dalam filem Red ni. Wait, hold on a second. What? Bila masa pula? Siapa mak dia? Dah besar pula tu si Uta ni. Maknanya Shanks dah lama dah lah berkahwin. Mesti mak dia penyanyi ke apa ke kan? Ke ada kaitan dengan Brooke si penyanyi? Dan kalau kita tengok karakter design untuk Uta ni, karakter yang aku immediately terimbas kan adalah Page One dengan Alti. Adakah Alti dengan Page One juga anak kepada Shanks ataupun sepupu sepapat si Uta tu? Habis tu macam mana pula dengan Makino dengan anak dia tu? Yang tu anak siapa pula? Relax gang, relax. Sebab itulah this just a film, so belum lagi ada kepastian yang Uta tu memang anak perempuan kepada Shanks. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak juga kan. Tu yang buat aku tak sabar nak tunggu tu. Kemana Oda akan bawa jalan cerita filem Red ni. Tapi maybe lah kan Uta ni akan jadi macam Douglas Bullet juga. Rupa-rupanya watak dia ni tak pernah wujud pun, hanyalah a non-canon character. Dan setakat hari ni info yang kita dapat adalah filem ini akan ditayangkan pada 6 Ogos 2022. Cuma adakah ia akan ditayangkan di Malaysia? In my opinion maybe yes kot, sebab One Piece tengah hype gila kot sekarang ni. Rugilah kalau diorang tak ambil filem Red ni untuk ditayangkan kat Malaysia kan. Direction untuk filem ini adalah digalas oleh Goro Taniguchi, dan Oda akan bertindak sebagai general producer, dan of course lah original story ni adalah from Oda. So that's why aku cakap mungkin akan ada beberapa perkara yang canon dalam filem Red ni. So sebagaimana yang kita boleh tengok daripada first trailer of this film, plot dan jalan cerita akan melibatkan Shanks, dan aku sangat-sangat tertanya-tanya kenapa ada Scar pada D, kenapa tak dekat tempat lain? Adakah di situ memberi simbol tertentu? Yang one thing for sure kita tahulah, Scar tu maybe representing Scar yang ada pada mata Shanks. Tapi kenapa tak digores dekat huruf R? Kenapa tak digores dekat huruf E ke kan? Kenapa perlu digores pada huruf D? Adakah ini memberi hint kepada kita siapa sebenarnya Shanks ni? The Eraser of D Clan, musuh alami para D Clan. I don't know, aku je sembang apa yang aku nampak je kan. Siapa nak come first? Dalam segmen As and Never ini, aku nak highlight Stylo. Stylo menawarkan kepada kita baju nakama dan ada 5 pilihan design untuk kita miliki. Ada design pirate, swordsman, sniper, navigator dan cook. Dan dorang juga ada t-shirt dan hoodies. Korang simply boleh visit website dorang stylo.my dan buat pembelian di situ. Dan bermula sekarang sampai 26 April, dorang tengah adakan voucher diskaun 10% dengan menggunakan kod nakama10 dan terhad kepada 100 orang pertama sahaja. Link website dan Facebook Stylo aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan the reason dalam filem Red ni Oda ketengahkan watak perempuan Uta sebab Oda cakap dia dah muak dah lepas 4 sampai 5 filem tak habis-habis cerita pasal lelaki dewasa tua. Kali ini dia nak kasih kelainan sikit. Dan dalam teaser pertama tu kita boleh tengok yang watak Uta ni seolah-olah penduduk Skypiea, nampak macam gitulah. Dan kita boleh nampak ada sayap kecil kat belakang dia tu kan, macam Skypian kan. Dan
dia ada kaitan dengan Shanks. Tapi teaser yang kedua kita tahu yang Uta ni adalah anak perempuan kepada Shanks. Dan maklumat awal yang kita dapat dari Oda adalah Mugiwara Crew akan menghadiri festival muzik on a certain island, dan kostum Mugiwara pun didedahkan pada masa tersebut. Dan kemudian kita didedahkan dengan outfit kedua ke semua Mugiwara Pirates, dan Oda menamakan outfit diorang tu sebagai battle uniform. So bagi korang, mana satu yang menarik? Cuba korang komen sikit. Bagi aku, design Usopp dengan Frankie, badass habis, rock metal punya. And this is the poster yang telah diprovidekan kepada kita. Jinbei pun smart juga. Dan sebut pasal Jinbei, this is the first movie yang menampilkan Jinbei sebagai salah seorang daripada Nakama Mugiwara Pirates. So guys, ini info awal yang aku boleh sajikan kat korang dulu. InsyaAllah dalam video lepas ni mungkin kita akan discuss berkenaan prediction jalan cerita yang Oda nak sediakan untuk kita. Dan mungkin lepas ni aku akan sediakan kepada korang spoiler untuk chapter yang berikutnya. Okay, so gang, this is all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Kita bazirkan seluruh masa hidup kita dengan hanya cuba untuk menyesuaikan diri. We wanna be normal. Tapi orang yang telah achieve huge thing in their life, those yang kita sanjung dan idolakan, sebenarnya masa mereka lebih banyak dihabiskan untuk mencapai segala apa ambisi yang mereka sasarkan. They are the ones that stand out. We don't wanna be in the normalcy, but we wanna stand out. If you wanna be great, nak jadi the best in whatever you are doing, kau perlu jadi orang yang disalahartikan oleh semua orang. Sebab orang yang berjaya, dia akan sentiasa obsessed, so driven to be successful until he has been misunderstood by everybody. Bila kita disalaharti sebagai psycho, bila kita disalaharti sebagai seorang nerd, bila kita disalaharti sebagai seorang yang gila, bila kita disalaharti sebagai itulah, inilah, that's good my brother. That's the signal of being success. To obsess untuk capai apa yang you nak, to be sad untuk capai apa yang kita inginkan, to possess untuk capai apa yang you nak, bagaikan dirasuk. Excellent. That the signal of being success. Believe me my brother, nothing can be achieved if you stick in the normalcy. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi